Iran sebenarnya amat berkait rapat dalam isu Syria. Memang berkait rapat. Sebab tu saya sebenarnya sedih orang yang tak tahu cerita. Dia kata ni perang saudara, dia kata ni fitnah media masa. Aku kalau ikut aku nak penumbuk je muka orang tu. Aku nak terhadap, aku nak sepak telur dia rasanya. Kau tak tahu, kau senyap lagi bagus tu tak? Kau jangan nak pandai-pandai cakap. Tuan-tuan, kita ni bila Ustaz Ridwan sentuh bab Khomeini, siapa tak kenal Khomeini kat sini? Kenal kan? Ke tak kenal Imam Khomeini? Ke kata imam masjid mana Ustaz? Bukan imam masjid mangkuk. Ini pencetus revolusi Iran 1979. Kita masa budak-budak dulu, Khomeini ni lama Tok Guru besar dekat sekolah pondok kita dulu tempek merata muka Khomeini. Ustaz Azli punya janggut lebih kurang macam Khomeini, cuma Khomeini rendah pendek sikit janggut dia kan, dah kambornya. Kita letak muka dia dalam lemari, dalam kitab, bangga sungguh. Dan saya tak pernah bersangka buruk dengan orang tua ni tuan-tuan. Dan saya pun jadi tak suka nak bergaduh dengan orang. Dan saya anggap Syiah ni tak bahaya. Dan saya tak pernah baca buku pasal Syiah pun. Sehingga Allah mentakdirkan berlaku kebangkitan di Syria. Saya boleh baca internet, saya tengok, saya tanya kawan-kawan buat Syria. Orang Syria cerita Iran masuk campur. Iran lah yang mula-mula hantar tentera masuk ke dalam Syria. 10,000 tentera dihantar ke dalam kota Damsyik untuk mempertahankan Bashar al-Assad. Anda kata ni cerita bohong ni. Iran kan baik, Ahmadinejad tu kan bagus, Hizbullah tu kan bagus. Takdir Allah Ta'ala, bulan 5 2012 saya ke Turki menghantar bantuan kemanusiaan yang pertama. NGO yang pertama pergi hantar bantuan kemanusiaan ialah Muslim Care masuk ke Syria, sepadan Turki dengan Syria. Dan kami berpeluang menziarahi seorang ulama Syria yang terkenal, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, berasal daripada Halab, dan dia telah keluar daripada Syria pada tahun tak salah saya 60-an dia keluar dari Syria. Tuan-tuan, saya bersembang dengan dia dekat rumah dia di Turki. Sembang. Last kali soalan saya tanya, ma ra'yukum 'ani Syiah? Tuan-tuan boleh tengok rakaman ni dalam YouTube. Type dekat YouTube tu ziarah Muslim Care ataupun kunjungan Muslim Care ke Syria, ataupun temu ramah dengan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tulislah benda lebih kurang temu ramah Muslim Care dengan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, insya-Allah keluarlah muka aku tuan-tuan. Jadi saya tanya, ra'yukum 'ani Syiah? Apa pendapat tuan guru tentang Syiah? Dia kata tahu, kunna nazunnu anna syi'ata min ikhwanina. Kami dulu duk sangka Syiah ni saudara seagama dengan kita. Walakinnahum laisu kadzalik. Rupa-rupanya Syiah bukan begitu. Hum akhtaru wa anjasu wa al'anu minal yahud. Mereka lebih kotor, lebih jahat, lebih najis daripada Yahudi. Oh, sudah aku cakap, kita ni tak tahu cerita. Jadi saya ingat Syekh ni lebel kau tahu tak? Dia lebel-lebel macam tu. Ada kata, walimah kenapa? Dia kata, kau tengok Yahudi membunuh umat Islam di Palestin selama 70 tahun. Dia takluk Palestin, berapa ramai dia bunuh? Tak sampai 50,000 tuan-tuan. Lebih kurang 30,000 dibunuh sepanjang 70 tahun. Bukan kita nak kata boleh bunuh orang Islam, tak boleh. Tapi nak sebut bilangan yang dibunuh di Palestin sepanjang 70 tahun, lebih kurang 30,000 orang. Di Syria berlaku kebangkitan 2011. Saya ziarah Syekh Sabuni 2012. Yang terbunuh berapa ramai? Lebih 200,000 tuan-tuan. Lebih 200,000. Kanak-kanak disembelih, muslimat dirogol. Kita lihat dalam video bagaimana satu keluarga semua kena sembelih belaka. Mereka menghalalkan darah orang Islam. Yang Ustaz Taliban sebut tadi memang ada dalam kitab dia. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Aqidatus Syiah, dia kata apa? Dalam kitab tu, kalau kau lalu dekat dinding ni, contoh dinding kan, dinding ni dinding lama lah. Kau lalu Syiah dekat sini, Sunni dekat sini. Kau tahu ada Sunni dekat sini, kau ada peluang robohkan, dia kata. Bunuh Sunni tu kalau ada peluang. Dan kalau kau duduk dekat kawasan kolam, kawasan yang ada air dalam, kau ada peluang lemaskan Sunni, kau lemaskan dia. Dan harta benda kita ni
Khomeini keluarkan fatwa sama taraf dengan kafir harbi, tuan-tuan. Kau nak kata dia baik lagi? Lalu Syekh Muhammad Ali Sabuni kata apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'azaban aliman. Siapa yang membunuh orang Islam dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, pertama sekali dia akan masuk neraka jahanam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya, wa ghadiba Allahu alaihi, Allah murka ke atasnya, wa la'anahu, dan Allah melaknat ke atasnya, wa 'adalahu 'azaban aziman, dan Allah sediakan baginya azab yang amat dahsyat. Membunuh seorang mukmin, Nabi sebut dalam hadis, la zawalu dunya ahwanu indallah min qatlil mu'min wahid. Kau hancurkan dunia ni seluruhnya, bukan Sepang tuan-tuan, bukan Bukit Canggang, kau hancurkan bumi ini berdosa, tapi lebih ringan dosanya daripada kau membunuh seorang mukmin. La tuhdamul ka'batu hajaran hajaran ahwanu indallah min qatlil mu'min wahid. Dirobohkan Kaabah, dicabut batu Kaabah sebiji demi sebiji, berdosa roboh Kaabah, tapi dosanya jauh lebih ringan min qatlil mu'min wahid, daripada kau membunuh seorang mukmin. Di Syria laisa mu'min wahid, bukan seorang mukmin yang dibunuh, ulufun mi'atu alafin, ratusan ribu umat Islam dibunuh. Kau nak kata Iran tu okey? Saya boleh dengar macam tu, tuan-tuan. Saya berbalik ke Malaysia, saya pun fikir, aku nak kaji pasal Syiah ni macam mana. Aku tak pernah beli buku dia. Tarikh Allah Ta'ala, tuan-tuan, YM berpula macam aku baru ni kena DNI pun tak. Kau ni tak pasal-pasal kena pula sikit lagi. Tuan-tuan semua, saja nak bagi cool sikit, tuan-tuan. Bila saya balik, saya termenung macam mana aku nak buat. Saya dah susah hati tau. Syiah ni bahaya. Syekh Sabuni kata, kau kena ingat, jangan kau biar Syiah masuk negara kau. Kalau Syiah dah ada wakil dalam parlimen negara kau, kalau Syiah dah ada wakil seorang dalam parlimen, hazihi bidayatun nihayah, inilah permulaan kehancuran bagi negara kau. Kau tengok kalau kau tak percaya. Syekh Sabuni sanggup datang ke Malaysia dengan sebab apa, tuan-tuan? Pada tahun lepas dia datang, kenapa? Sebab dia dengar dah ada Syiah dalam Malaysia. Dia dengan keuzuran, umur dah berjejah dekat 86 umur dia, datang ke Malaysia berceramah. Saya buat roadshow dengan dia. Sebab apa? Dia dengar madu Syi'i, Syiah dah mula berjalan ke Malaysia, tuan-tuan. Saya balik, saya cek buku-buku saya, tak jumpa. Takdir Allah, saya jumpa satu buku yang kecil bertajuk Suratani Mutadadatani Baina Syi'atil Imamiyati wa Ahli Sunnati wal Jamaah. Kata jumpa buku ni. Saya teringat buku ni saya dapat masa tu tahun 2001, masa di Al-Azhar. Lepas habis di Syria, saya sambung di Al-Azhar. Jadi masa tu saya ada program dekat rumah penuntut Terengganu di Mesir. Habis program, diorang bagi hadiah buku tu kat saya. Saya tak pernah baca buku tu. Masa tu saya tengok tajuk, saya dah pening. Suratani mutadadatani, dua gambaran yang berlawanan. Balas aku baca, ya kan matematik ke benda ni kan. Saya pun simpan buku tu. Saya dapat 2001. Bila saya baca, tuan-tuan, 2012 pun saya baca. Buku ni kau jangan main, dia punya manfaat. Yang aku ada bawa buku ni, lepas ni kena beli, tuan-tuan. Buku ni kalau kita tak baca hari ni, tuan-tuan tengok saya baca bila? 2012 pun saya baca, tuan-tuan. Saya simpan buku tu. Saya pun buka. Tajuk apa buku tu? Dua gambaran yang berlawanan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Syiah Imamiyah, karangan Al-Alim Al-Alamah Abu Hasan Ali An-Nadawi. Saya buka, saya baca sampai satu bab Khomeini. Saya berdebur, sebab Khomeini ni ikon aku. Kau jangan main-main ikon aku ni. Bila saya baca, tuan-tuan, Khomeini tulis pasal sahabat Nabi dalam kitab dia Kashful Asrar. Kashful Asrar maknanya apa? Membongkar rahsia. Dia nak konon-konon si celaka ni, dia nak kata sahabat tu benda ni rahsia, sekarang aku bongkar rahsia sebenar. Tengok dia kata apa haulai sahabah lam yakun yuhibbuhum illa al-husul ala dunya walladhina takhadhu al-Qur'ana mujarrada dhari'atin litahqiqi nawayahum al-fasidah qad sahala alaihim ikhraj tilka al-ayah allati tadullu ala khilafati Ali bila fasl. Tuan-tuan faham ke tidak Khomeini kata apa tu? Dia kata itulah sahabat-sahabat Nabi yang mereka hanya pentingkan berebut dunia. Dia kata sahabat Nabi
radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang berjuang berjihad dengan Nabi SAW min hijrati Nabi ila fathi Makkah, daripada hijrah Nabi Fathu Makkah wa ila futuhi sa'ir buldan al-islamiyah, dibuka segala negara umat Islam. Tiba-tiba Khomeini kata apa? Sahabat-sahabat Nabi ni gila dunia. Walladzina takhadhul Quran, dan dia kata lagi sahabat Nabi ni mengambil Al-Quran mujarrada zari'atin. Dia kata sahabat Nabi ambil Quran sebagai alat untuk melaksanakan niat mereka yang kotor. Apa niat yang kotor ni? Jawatan khalifah, tuduhan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qad sahala alaihim, begitu mudah bagi mereka ikhraj tilka al-ayah allati tadullu ala khilafati Ali bila fasl. Begitu mudah bagi mereka membuang ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Ali yang sepatutnya jadi khalifah, tapi telah dibuang oleh para sahabat. Gila pun ini. Kita baca Quran daripada kecil sampai ketua, aku tak pernah jumpa satu ayat yang mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu sepatutnya jadi khalifah. Tapi Khomeini kata ayat tu ada sebenarnya, dibuang oleh Abu Bakar. Saya bila baca benda ni tuan-tuan, saya punya bengah dekat Khomeini, Tuhan saja yang tahu. Sebab saya ni mengajar sirah. Saya mengajar sirah Nabi SAW. Saya mengajar sirah ashabi Rasulullah SAW. Sahabat Nabi ni Allah iktiraf dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Dan ingatlah ketika mana Allah redha kepada orang mukmin yang bersama dengan Nabi, yang berjanji setia dengan Nabi di bawah sebatang pokok, Bai'atul Ridwan di Makkah. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Tiba-tiba Khomeini kata sahabat Nabi ni pembohong. Saya punya bengang tuan-tuan. Aku kata maknanya aku sama dia kena tipu. Lepas tu bila berlaku demonstrasi dekat KL, demonstrasi di depan kedutaan Amerika, ada puak-puak Syiah Melayu mangkuk ni tuan-tuan, bawa gambar Khomeini. Saya cakap dekat budak-budak ini, Amal, kau nampak, kau rampas, kau pijak gambar tu, kau jangan bincang. Bertubuh lah, boleh apa aku? Rampas semua Syekh. Alhamdulillah. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni kata Iran dia bukan nak mengembangkan Islam, tetapi dia nak mengembangkan empire Syiah. Tu sebenarnya ceritanya tuan-tuan. Kalau betul kau nak mengembangkan Islam, kau sekat pembunuhan yang Bashar buat dekat rakyat dia. Betul ke tak betul tuan-tuan? Tapi dia bukan sekat, dia bantu Bashar bunuh lebih ramai lagi. Israel sengih sepatutnya itu kerja Israel membunuh umat Islam. Tapi Bashar al-Assad, Iran menjadi pengganti kepada Israel membunuh ratusan ribu umat Islam di Syria pada hari ini. Tuan-tuan semua, bila saya baca buku tu, saya tekad saya akan lawan habis-habis. Akidah ni bukan boleh main-main.